Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Farhatul Asyati Osman mengikuti perkembangan banjir di beberapa buah negeri. Juga paparan maklumat terkini mengenai tragedi pesawat AirAsia QZ8501. Baik, kami mulakan dengan secara keseluruhan jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang dan Kelantan yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan masih kekal seperti semalam. Manakala di Perak mencatatkan sedikit penurunan setakat 9.30 pagi tadi, menjadikan jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir seramai 27,108 orang berbanding 27,181 orang malam tadi. Di Pahang, jumlah penduduk terjejas banjir di 94 pusat pemindahan di 6 daerah tidak berubah iaitu 18,171 orang sama seperti malam tadi iaitu 18,171 orang. Menurut jurucakap Bilik Gerakan Banjir Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang, daerah Pekan menempatkan penduduk terjejas masih ramai iaitu 9,961 orang diikuti Temerloh 3,010 orang, Maran 2,779 orang, Kuantan 1,127 orang, Bera 731 orang dan Serantut 563 orang. Di Perak, keadaan semakin pulih dengan jumlah penduduk terjejas banjir berkurang kepada 4,993 orang daripada 1,361 keluarga berbanding 4,956 orang daripada 1,385 keluarga malam tadi dengan 2 lagi pusat pemindahan ditutup. Di Kelantan, jurucakap MKN Negeri berkata jumlah penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan kekal 4,054 orang di 4 jajahan iaitu Kuala Krai 1,817 orang, Gua Musang 1,662 orang, Tanah Merah 387 orang dan Machang 188 orang. Perkembangan terkini banjir di Kelantan, tiada perubahan dilaporkan mengenai jumlah pemindahan penduduk di pusat pemindahan banjir. Untuk laporan lanjut bersama wartawan RTM Kelantan, Majidah Ismail. Silakan. Terima kasih Farhatul. Setakat ini jumlah penduduk yang berada di 34 pusat pemindahan seluruh Kelantan kekal 4,054 orang daripada 917 keluarga. Menurut sumber Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kelantan, sehingga jam 10 pagi tadi, Kuala Krai antara jajahan yang mencatat jumlah penduduk paling ramai iaitu 1,817 orang. Ini diikuti Gua Musang 1,662, Tanah Merah 387 orang dan Machang 188 orang. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan satu lagi episod hujan monsun di mana hujan beserta angin kencang dijangka berlaku mulai hari ini hingga Jumaat di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Sabah. Keadaan ini boleh menyebabkan banjir di kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah. Justru penduduk yang terdedah kepada risiko banjir dinasihatkan sentiasa mengikuti perkembangan cuaca terkini. Dalam pada itu, pelbagai program turun padang membantu penduduk terjejas banjir hari ini. Ketika ini, kaki tangan dan pelajar Universiti Malaysia Perlis UNIMAP sedang bergotong royong membersih kawasan sekolah kebangsaan Kampung Laut di Tumpat yang dijangkakan memulakan sesi persekolahan Ahad ini. Majlis disempurnakan naib chancelornya Profesor Dato' Dr. Kamaldin Husin. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM hari ini menyerahkan sumbangan kepada wakil-wakil sahabat AIM di pejabatnya Cawangan Pasir Pekan dan Tumpat. Pengerusi lembaga AIM Dr. Zubir Harun berkata sebanyak RM1 juta disalurkan pihaknya bagi program pemulihan perniagaan ahli yang turut terjejas akibat banjir di seluruh negara baru-baru ini. 12 tan sumbangan makanan dan keperluan asas yang lain turut disumbang agensi itu ke kawasan terjejas iaitu di Gua Musang, Kuala Krai, Kota Baru dan Pasir Pekan. Dan saya rasa sekian dulu perkembangan terkini banjir di Kelantan. Teruskan bersama Farhatul di Angkasa Puri. Silakan Farhatul. Terima kasih Majidah Ismail dari Kelantan. Baiklah saudara, bersama saya di studio ketika ini ialah Lieutenant Komander Maritim Muhammad Al-Amin bin Hashim iaitu pembantu juruterbang dari Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia FMM. Beliau adalah antara mereka yang terlibat dengan misi bantuan banjir. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pagi ini. Sama-sama. Baik, soalan saya sepanjang perkhidmatan Lieutenant di FMM, sudah berapa kali sebenarnya Tuan terlibat dalam misi bantuan banjir secara keseluruhan? Secara keseluruhan,
untuk misi bantuan banjir, inilah kali pertama saya terlibat. Kali pertama. Kali pertama dan dianya berlaku dengan sungguh dahsyatlah banjir tu. Yalah. So kami dapat banyak menimba banyak pengalaman dan banyak dapat membantu masa-masa banjir. Jadi berapa orang secara keseluruhan yang terlibat dalam operasi kali ini? Okey, untuk yang first kru yang pergi, dia 2 pesawat. AS365N3 dengan AW139 ni. Okey, selama 15 orang kru termasuk seorang pegawai perantara lah. Mulanya kita orang ditugaskan pergi ke Kuantan, Penggalan Udara TUDM Kuantan. Dan di bawah arahan pusat operasi banjir di sana lah. Yang mana ditadbir oleh Komander Pengkalan Udara TUDM Kuantan. Jadi banjir kali ini disifatkan yang terburuk sebenarnya. Ya. Kalau dibandingkan dengan banjir yang melanda. Kalau melanda pun dah lama dulu kan, tapi untuk kali ini 2014 banjir ni dilanda buruk sekali. Jadi bagaimana, mungkin ada pengalaman yang boleh dikongsikan? Okey, Pengalaman Tuan sendiri. pada permulaan penugasan kami adalah untuk search and rescue. Kami ditugaskan untuk mencari 5 orang pekerja kontraktor TNB di Sungai Tekai. Memang kawasan hutan Kuala Tahan tu. So jadi dalam masa perjalanan kami ke tempat tu melalui Maran, Jerantut, memang kawasan tu memang teruk. Bangunan sekolah pun tenggelam. Nampak atap je. Nampak atap. Daripada atas lah kita masa kami nampak pemandangan ke bawah. Dan kami meneruskan penugasan tu. Dan alhamdulillah kami jumpa 5 orang pekerja TNB tu warga Bangladesh. Dan kita orang kami boleh mendarat dekat kawasan tu dan pick up, kita bawa ke Jerantut. Kita turunkan dia orang dekat padang dekat Jerantut. Memang dah ada dia punya supervisor, memang dah ada tunggu kat situ. Bagaimana pula cara komunikasi dilakukan? Maksudnya kalau ada masa-masa terperangkap, bagaimana pihak APMM mendapat maklumat tu? Okey, Nak menyelamatkan. setiap penugasan diarahkan oleh Pusat Operasi Banjir lah. Jadi kita dah tahu apa tugas kita. Jadi kita cuma mendapatkan maklumat di mana posisi sebenar. Dan tu kita set kelengkapan yang kita nak bawa, kru yang kita nak bawa dan kita terbang pergi. Dan alhamdulillah sepanjang penugasan tu kami tak ada menghadapi banyak masalah lah dan tugasan dapat kami selesaikan dengan baik. Bagaimana pula perasaan masa tu kalau dah masa sampai-sampai di kawasan terjejas banjir tu, bagaimana perasaan melihat kesan kemusnahan ke ataupun penduduk yang terjejas? Okey. Apa yang ini penugasan penugasan ketiga kami ke Kuala Kerai. Saya diarahkan untuk menghantar barang, saya bersama kru diarahkan menghantar barang ke 3 kawasan. Dia di seberang Sungai Kelantan. Di Kuala Kerai, tapi di seberang sungai sebelah sini. Yang mana memang dia terputus langsung dengan hubungan dengan yang bandar Kuala Kerai. Saya mendarat bersama juruterbang saya dan kru mendarat di Ladang Taku. Ladang Taku memang bila kami mendarat tu, terus orang kampung semua datang serbu pada pesawat. Sebab kita dekat pesawat, kita mengutamakan keselamatan. Keselamatan is paling penting lah. Sebab masa itu blade rotor masih berpusing. Orang kampung serbu. Jadi kita merasakan benda tu bahaya. Tapi kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa sebab orang memang masa tu memang dah lapar, terdesak. Kita nampak dia orang terdesak untuk dapat makanan. Dan apa yang boleh buat, kita just bagi barang yang sepatutnya kita hantar dan kita terus take off balik. Kita tak mau lama-lama, takut nanti ada benda yang lebih buruk berlaku. Jadi sebagai manusia biasa mungkin akan ada terkesan sedikit sebanyak kita melihat. Memang nampak dekat muka, riak muka masing-masing memang mendambakan
sesuatu untuk dia orang dapat untuk makan. Dia orang nak yang tu. Memang terharu, memang saya rasa terharu masa tu memang. Tapi kita boleh buat apa? Kita just bagi barang, okey kita airborne balik. Sebab kita ada banyak lagi tempat kita nak pergi. Lagi satu masa lepas tu kami pergi di Kampung Pasir Kelang. Dekat situ memang tak ada kawasan untuk mendarat. Dia bukit, kawasan bukit. Apa yang kami nampak hanya ada satu bukit yang dah diusahakan dan tak ada pokok-pokok. Dan apa yang juruterbang buat, dia pergi hover. Hover serendah yang boleh dan kita terpaksa campak air barang-barang makanan tu ke bawah. Lepas tu kita tackle balik dan kita pusing ke atas kampung tu, kita bunyikan siren, kita tunjuk tangan punya signal, tunjuk dekat mana barang yang kita dah letakkan. Dan bila kita tengok ada 2-3 orang kampung dah start mendaki bukit tu untuk ambil makanan. Jadi mana kawasan yang sesuai, di situlah boleh mendaratkan bantuan tersebut. Baik, apa cabaran dan halangan yang terpaksa dihadapi sepanjang misi tersebut, contohnya seperti cuaca atau bagaimana? Cuaca memang yang cabaran yang kita tak boleh nak elak. Dengan keadaan awan yang rendah, itu memang membahayakan pesawat. Dan juga termasuk macam kawasan-kawasan yang mempunyai struktur bangunan tinggi ataupun tiang-tiang elektrik yang ada kabel, itu memang terhad untuk pengoperasian helikopter. Jadi dia memerlukan skill juruterbang yang tinggi untuk kita approach mendarat di kawasan tersebut. Selain itu cabaran lain, saya rasa tak ada kot. Cabaran memang cuaca dengan area yang kita nak pergi tu. Kita tak familiar dengan area tu. Kita cuma boleh analisis dan kita cuba semampu yang boleh. Kalau boleh land, kita land. Kalau tak boleh, kita terpaksa cara lain lah. Macam pesawat kami ada bawa macam satu alatan dipanggil basket. Basket tu dia guna untuk winching, menaikkan orang daripada air ke pesawat. Jadi kita boleh gunakan benda tu, kita letak barang, kita turunkan basket tu untuk bagi pada orang yang kat bawah lah. Kalau tempat yang kita tak boleh mendarat. Tragedi banjir kali ini bukan sahaja mengakibatkan kemusnahan harta benda, malah turut menguji perasaan dan trauma anggota penyelamat, petugas kesihatan dan sukarelawan. Namun yang lebih perit, penduduk yang hilang segala-galanya. Kini kerajaan beri jaminan mereka yang kehilangan rumah akan menduduki kediaman sementara sebelum sesi persekolahan 11 Januari ini. Ketika hujan lebat 23 Disember lalu, paras air naik mendadak menenggelamkan bandar Gua Musang. Kesemuanya berlaku begitu pantas menyebabkan kerosakan harta benda yang cukup besar. Kemusnahan harta benda antara kesan jelas selepas tragedi kali ini, namun penduduk tetap tabah mengharunginya. Stesen kereta api dan semua kedai di Gua Musang Lama terpaksa ditutup. Hotel dan bank tidak terkecuali turut terjejas teruk. Pelbagai pihak datang, tidak putus-putus menghulur bantuan meringankan beban penduduk terjejas banjir. Selang 2 hari selepas banjir surut, Muhammad Anwar Noh dan isterinya kembali ke rumah. Hajatnya untuk membersihkan rumah serta mengumpulkan barangan yang boleh digunakan. Namun, berlinang air mata Rosibah Saleh sekeluarga menceritakan detik rumah tempat berteduh lebih 30 tahun lalu hanyut di bawah arus. Hiba melihat rumah hanya tinggal tapak, perabot dan alatan pula gaib ditelan air berlumpur. Bukan 1, bahkan 6 rumah jiran juga lenyap di bawah arus. Dengan luluh lesu, keluarga 4 anak ini terus melangkah tanpa meluah sebab rasa hati mengutip sisa runtuhan untuk membina bangsal sementara. Saya minta kaji air batu. Muka lama dah saya tinggal sini Bungsen. Dekat dengan 37 tahun tu duduk Bungsen. Minta kaji air batu lah. Minta lah batu. Ini rumah ni ada. Apa yang boleh nama, cuma kita sekarang kutip bagai-bagai baju-baju pun kakak. Itulah. Tanpa mengenal erti kepayahan hidup selepas dilanda banjir,
mereka tetap cekal demi anak-anaknya yang belum mengerti tragedi ini. Kini mereka sekeluarga termenung bagaimana untuk membuat persiapan anak-anak kecil ini bersekolah 11 Januari nanti. Wartawan RTM berkali-kali menangis hiba melihat sendiri keluarga ini hilang segala-galanya. Sebab tak tertanggung melihat penderitaan yang mereka harungi. Namun mereka tetap tabah. Apa yang penting kini kelengkapan sekolah untuk anak-anak yang belum mengenal erti hidup umpama berkelana ini. Dingin malam dan hujan gerimis. Namun anak kecil ini, Arif, Anisah, Ikwan, Syaril terus tabah mengharunginya. Tanpa kenal erti derita, mereka sekeluarga tetap tidur beralaskan tikar berlantai simen yang pastinya sejuk menusuk ke tulang. Dengan kudrat yang ada, pastinya esok anak-anak ini terus melihat lumpur yang semakin kering. Baik, begitulah sedikit sebanyak gambaran suasana yang berlaku selepas dilanda banjir, terutama sekali pada penduduk di Pantai Timur, khususnya di Kelantan. Dan begitulah penderitaan yang mereka hadapi bagi membina semula kehidupan. Berat mata memandang, berat juga bahu yang memikul. Baik, kembali bersama Lieutenant Commander Maritim Muhammad Al-Amin bin Hashim, iaitu pembantu juruterbang dari Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM yang terlibat dalam misi bantuan banjir baru-baru ini. Baik, Tuan, ketika misi menyelamat mangsa banjir yang berlaku, ramai orang tertanya-tanya bagaimana misi itu dijalankan, bagaimana operasi itu dijalankan secara keseluruhan, bagaimana digunakan peralatan-peralatan seperti apa? Okey. Dia macam arahan itu datang daripada Pusat Operasi Banjir. Okey, dia orang akan menganalisis lah. Okey, penugasan ni untuk aircraft mana? Penugasan ni untuk aircraft mana? Jadi dia dah set, dan bila kita dapat penugasan tu, yang utama sekali yang kita akan buat ialah kita akan cari koordinat dia. Posisi dia dekat mana. Kita confirmkan posisi dekat mana betul. Lepas tu kita tengok pula berapa banyak barang yang kita nak bawa. Kalau kita kena buat ulang bekal lah, buat hantar bekalan kan. Lepas tu kita tengok kru kita dan kita airborne. Kita terbang. Untuk peralatan tu tak banyak sebab kita nak pesawat ni dia limited dengan berat. Helikopter dia limited dengan berat. Dia punya pengoperasian dia adalah berdasarkan berat helikopter tu. Macam helikopter yang saya bawa tu dia dalam 4.3 tan. Berat helikopter tu saja dah 3 tan. Jadi dia ada lagi 1.3 tan. Berat minyak dan kru dah 1 tan. 3.3 tan, maknanya 300 kg saja. 300 kg itulah barang yang kita boleh offer untuk diletak di dalam pesawat untuk kita bawa. Sebab kita jadi bila kita dah terbang, jadi minyak tu dah dibakar. Jadi kita ada lebihan lagi. Maknanya bila kita turun balik, kita ada lebihan barang yang kita boleh offer. Maknanya dia lebih. Mungkin lebih tu, lepas tu dia boleh pergi 400 kg, 500 kg. Berdasarkan kuantiti minyak lah. Sebab yang masa tu yang berkurangan hanya minyak. Pesawat dan kru dia tak berubah. Dia tetap macam tu. Jadi itu je lah yang kita perlukan untuk melaksanakan operasi lah. Berapa buah helikopter yang digunakan sepanjang operasi? Semasa di Kuantan, pesawat PMM ada 2 buah. Pasukan Udara Tentera Darat ada 2 buah dan isi 725 TUDM ada 2 buah juga, tak silap saya. Tapi semasa kami berpindah ke Gong Kedak untuk concentrate pada sebelah Kelantan saja, ada banyak pesawat. Daripada TUDM, TLDM pun ada, bomber, polis, PMM sendiri. Memang banyaklah. Adakah setiap satu pesawat tu, helikopter tu kegunaan dia lain? Ya, dia ikut capability aircraft tu. Kalau macam yang lebih besar aircraft, lagi banyak barang dia boleh offer. Dia boleh lagi, mungkin dia boleh offer penumpang sekali.
Kalau macam aircraft kecil-kecil mungkin dia boleh offer barang saja ataupun penumpang saja. Macam itulah. Baik, selepas ni saya akan tanyakan soalan tentang bagaimana tuan kita ni melakukan penerbangan kecemasan menghantar seorang wanita mengandung ke HUSM dan bagaimana situasi itu terjadi. Semuanya akan dijawab selepas ini. Kita teruskan dengan laporan ini dahulu. Penduduk terjejas banjir di Temerloh Pahang dibenarkan pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah yang dipenuhi dengan lumpur akibat banjir. Tinjauan RTM di Kampung Payatara mendapati rata-rata penduduk di kawasan itu mula membersihkan rumah dan peralatan rumah mereka untuk diduduki dan digunakan semula. Malah kerja-kerja membersihkan rumah telah dilakukan sejak 3 hari lalu namun masih belum selesai kerana kebanyakan peralatan dipenuhi dengan lumpur. Kita ramai-ramai sini turun semula selepas air surut saja. Dah 3 hari kita kemas rumah sehingga hari ini belum selesai. Jadi hari semalam dalam kita kemas rumah ni Yang Berhormat Datuk Ismail Ahli Parlimen Kuala Krau bawa grup untuk buang sampah-sampah dengan jentera dan lori. Jadi bila balik daripada ni melihatkan keadaan ini barang penuh dengan lumpur lah. Lumpur memang kalau bandingkan banjir dengan tahun dulu tak ada lumpur, tapi lumpur banyaklah kan pada barang-barang kita. Perkakas elektrik lah yang tak dapat diselamatkan. Selamat juga letak kat atas dekat siling kemudian bumbung kan. Tapi air tu dia naik juga jadi tak dapat diselamatkan. Kemudian bila dah air naik dia jatuh balik dalam tu. Habislah. Tinjauan juga mendapati terdapat kesan air sungai sehingga ke paras bumbung rumah mereka. Bagaimanapun penduduk di kawasan tersebut telah menerima bantuan makanan daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO persendirian dan juga agensi kerajaan. Baik, keperitan hidup penduduk terjejas banjir di Gua Musang belum berakhir. Bekalan elektrik masih tidak diperolehi dan lilin terpaksa digunakan bagi menerangi malam di kediaman masing-masing. Wartawan Skuad Alpha RTM Izham Hadi Siddiq meninjau sendiri suasana kehidupan malam di Kampung Kolam Mas Gua Musang yang terjejas teruk akibat banjir 24 Disember lalu. Ikuti laporannya. Memasuki Kampung Kolam Mas, kira-kira 8 km dari bandar lama Gua Musang. Keadaan masih gelap, namun ada penghuni yang terus setia berteduh di rumah masing-masing walaupun dalam keadaan yang tidak sempurna. Mereka mengambil keputusan meninggalkan pusat pemindahan sementara kerana bimbang ada pihak tidak bertanggungjawab mencuri barang-barang yang ditinggalkan di rumah masing-masing. Okey, sekarang ni kami dah sampai di Kampung Kolam Mas Gua Musang ni. Malam ni kami nak meninjau situasi ataupun suasana penduduk terjejas banjir di kawasan ini yang dikabarkan masih lagi belum menerima bekalan elektrik sepenuhnya. Jadi saya dibantu oleh pegawai Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Gua Musang, JPAM, untuk ke kampung ni bagi kita meninjau sendiri keadaan penduduk di Kampung Kolam Mas Gua Musang ni. Sekali. Kelihatan di luar rumah, penduduk berbual sesama mereka, merenung masa depan sambil membakar perabot dan barangan yang sudah tidak dapat diselamatkan akibat lumpur atau rosak dek kerana banjir. Walaupun masih belum ada bekalan elektrik, tapi mereka tetap juga duduk di rumah masing-masing. Satunya kemungkinan pusat pemindahan terlalu ramai orang. Jadi pada mereka lebih baik balik rumah sendiri walaupun keadaannya tidak selesa. Masuk dalam. Memasuki rumah Haji Omar Muhammad, penduduk asal Kampung Kolam Mas. Beliau menyifatkan banjir 2014 lebih buruk daripada banjir merah 67. Allahu Akbar. Haji, cuba cerita sikit tak yang kali ni dengan banjir merah 67 dulu macam mana? Dia punya beza dia. Ini lagi teruk ke hak dulu? Teruk ni lagi dah. Teruk ni. Ya. Allahu Akbar. Berapa lama duduk pusat pemindahan? Dia sehari. Ya, 2 malam. 2 malam juga. Dekat sekolah ke dekat mana? Dekat sekolah. Sekolah apa? Sekolah Fikri. Oh, sekolah Fikri. Anak dia
Dia ni? Kesedar. Oh, di Kesedar. Ya. Kesedar tak naik air dah hari tu. Tak naik air. Kerana orang kampung ni dia terpaksa balik kerana keperluan barang-barang dalam rumah. Terpaksa kena balik, kalau tidak rumah ni takut dia pecah. Ada kes juga Ada kes juga. Wajah-wajah anak kecil cucu Haji Omar saya lihat sendiri. Tenang dan lena tidur. Mereka belum mengenal erti sebenar bencana yang melanda. Beginilah keadaan di rumah Haji Omar Muhammad ini di Kampung Kolam Mas, Gua Musang. Kami meninjau sendiri bagaimana kepretan ahli keluarganya menghadapi ataupun melalui kehidupan selepas banjir ini. Hampir separuh daripada rumahnya musnah dan dikabarkan di bahagian tingkat 1 air sedalam kira-kira di paras lutut. Hidup perlu diteruskan walaupun tanpa bekalan elektrik sehingga kini. Lilin digunakan untuk menerangi rumah beliau. Laporan Nizam Hadi Sidik, Skuad Alpha, RTM. Baik, berbalik kepada soalan tadi yang telah dijanjikan, secara ringkasnya boleh Tuan ceritakan bagaimana difahamkan APMM yang baru mendarat melakukan penerbangan kecemasan dengan menghantar seorang wanita mengandung ke HUSM. Boleh ceritakan sedikit bagaimana situasi itu berlaku dan bagaimana operasi itu dijalankan? Okey, sebenarnya penugasan pesawat tu untuk pergi ke Kuala Krai. Tetapi atas permintaan penerbangan kecemasan tu, dia orang meminta memindahkan wanita mengandung tu dari Tupat ke HUSM. Memang pada ketika itu minyak memang minima. Tapi juruterbang masa tu membuat keputusan untuk menghantar melakukan penerbangan kecemasan tu without delay. Kita boleh buat tapi kita tak ada delay lah. Kita angkat, transfer dalam aircraft, terbang, mendarat dan turunkan wanita tu dan kita terbang untuk isi minyak. Itu Mencapai dengan keadaan minyak tak ada Yes, sekali-galanya yes. kemungkinan, Critical. banyak kemungkinan boleh berlaku. Dan mungkin kalau saya boleh selitkan soalan terakhir lah sebagai penutup kita punya temu bual pada hari ini, melihat kepada misi banjir kali ini. Mungkin Tuan ada melihat ada pembaharuan atau persediaan yang boleh dilakukan dengan lebih awal untuk menghadapi mungkin ada musim banjir yang akan datang. Ya. Sebenarnya untuk macam banjir kali ni ataupun banjir bila-bila, pihak-pihak berkuasa yang sepatutnya bertindak perlu melakukan tindakan lebih awal. Macam kami kru udara ni memang kita orang standby. Kita dah tahu kita akan buat tugas ni dan mungkin akan terjadi malapetaka macam ni, kita dah standby. Jadi apa-apa yang berlaku, arahan keluar, kita terus je pergi. Jadi kalau tindakan daripada pihak atasan tu awal, kita boleh bertindak awal. Mungkin lebih ramai nyawa ataupun mangsa-mangsa kita boleh selamatkan. Jadi yang penting adalah arahan daripada pihak atasan. Baik, terima kasih diucapkan pada Lieutenant Commander Maritim Muhammad Al-Amin bin Hashim yang telah terlibat, pembantu juruterbang dari Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia yang telah sama-sama terlibat dalam misi bantuan banjir baru-baru ini. Baik, sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca hari ini bersama Pegawai Meteorologi Muhammad Hafiz Kasim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Met Malaysia pada ketika ini telah pun mengeluarkan nasihat hujan lebat peringkat kuning yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan juga di negeri Sabah yang melibatkan bahagian Kudat, Pantai Barat, Sandakan dan juga Tawau. Nasihat hujan lebat peringkat kuning ini dijangkakan bermula pada hari ini 7 Januari 2015 sehingga 9 Januari 2015. Justru penduduk yang tinggal di kawasan yang berisiko banjir ini adalah dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Berikutan tiupan angin kencang yang masih lagi berterusan berlaku di kawasan perairan Laut Cina Selatan, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran laut kategori kedua bagi kawasan perairan yang berwarna jingga ini, manakala amaran laut kategori pertama bagi kawasan perairan Pantai Timur, kawasan perairan negeri Sabah, wilayah Persekutuan Labuan termasuk juga kawasan perairan negeri Sarawak. Kawasan perairan ini adalah terdedah kepada tiupan angin kencang
dengan tiupan angin boleh mencapai sehingga 60 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 4.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada sebarang aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran laut ini juga dijangkakan berterusan sehingga Jumaat 9 Januari 2015. Untuk ramalan cuaca pada sebelah petang nanti, dijangkakan hujan di 1-2 tempat boleh berlaku bagi negeri-negeri sebelah pantai timur Semenanjung Malaysia, manakala hujan berserta ribut petir dijangkakan boleh berlaku bagi negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, begitu juga di 1-2 tempat di negeri Melaka. Manakala untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, pada petang ini dijangkakan hujan di 1-2 tempat boleh berlaku di bahagian tengah hinggalah ke bahagian timur negeri Sabah. Manakala untuk negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir dijangkakan boleh berlaku di bahagian Limbang hinggalah ke bahagian Kuching. Sekian saja informasi cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Hafiz. Dan ini sedikit perkembangan tragedi nahas pesawat AirAsia Indonesia QZ8501. Pasukan pengecaman mangsa bencana Jabatan Polis Republik Indonesia telah mengenal pasti identiti 3 lagi mangsa nahas. Ketiga-tiga jenazah mangsa lelaki berkenaan telah diserahkan kepada keluarga masing-masing di Hospital Bayangkara, Surabaya. Setakat ini, Badan Mencari dan Menyelamat Nasional Basarnas mengesahkan telah menemui mayat 39 penumpang. Identiti 16 daripadanya telah dikenal pasti, sementara 23 mayat mangsa masih dalam proses pengecaman. Dalam pada itu, operasi mencari dan menyelamat diteruskan di sekitar kawasan jangkaan lokasi pesawat. Lebih 40 kapal dan 20 helikopter telah dikerahkan dan memberi tumpuan untuk mencari lokasi sebenar bangkai pesawat dan juga kotak hitam. Baik, nampaknya setakat ini perkembangan yang dapat kami bawakan jam ini. Teruskan bersama RTM dari semasa ke semasa untuk perkembangan banjir seluruh negara. Saya Farhatul Asyati Osman. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.